Macam mana Simon okey? Kelas? Ya. Simon semua okey? InsyaAllah okey. Dah siap dah? Saya dah siap dah. Tapi apa saya dah tengok dekat apa tu siapa nama tu ada beberapa nama je tak ramai pun yang hantar tu. Yang lain di mana ni? Sekejap. Yang lain ada saja. Ya. Hari ni internet lembab sangat Sihat semua Alhamdulillah. Macam mana puasa okey? Super okey. Ya. Boleh buka iKelas tak rasa? Tak boleh iKelas iKelas dia tak boleh masuk rasa. Kena refresh je. Dia setiap kali kalau kelas iKelas ni kan mesti ada masalah kalau setiap kali kelas. Perasan tak? Sebab dia ramai sangat yang masuk Ya. Dia sistem dia tak fit lagi lah tu rasa tu. Hasif, apa khabar Hasif? Dah apa ni dah nak raya kan? Cepat masa kan? 2 minggu lagi 2 minggu lagi. Rasa-rasa apa PKP ni apa? Sambat rasa pandangan awak ni. Extend kot. So kan extend PKP ke suka habis PKP? Extend lagi Okay, tak apalah. Hari ni pun just ringkas saja sebab saya nak bagi the second assignment untuk moving image ni Tapi assignment ni insya-Allah dia tak susah sangat. Cuma yang agak saya risau juga ni bila saya buka iKelas, okey. So maksudnya assignment semua mohon masuk dekat minggu yang ke-7. Ini untuk assignment number first Cuma sini ada sedikit sedikit salah faham di sini. Maksudnya apa yang saya suruh buat adalah pilih satu scene, kemudian saya suruh write up kan, betul tak kan? Write up sikit pasal simbol apa yang dia nak sampaikan, apa benda yang dia content scene tersebut. Betul tak saya cakap? Betul tak? Dia nak tunjukkan apa, maknanya berlandaskan kepada 3 benda tu, iaitu interpretation, ulas mengenai interpretasi scene tu, ulas berkenaan dengan mechanical iaitu technical ni termasuk juga dengan dia punya exposure dia, lighting dia. Kemudian yang ketiga adalah formalistic dia. Maksudnya fokus maknanya boleh sentuh pasal colours dia, dia punya dia punya warna dia, maybe ada warna, ataupun mungkin juga boleh fokus on angle dia kan. Maknanya just satu helai muka surat, okey, maknanya submit dalam words ada kira 2 helai, satu helai tu gambar scene, just screenshot, tampal sahaja. Kemudian yang muka surat kedua tu adalah dia punya dia punya yang macam saya sebut tadi tu, dia punya betul, interpretasi dia, dia punya mechanical dia, dia punya formalistic dia. Itu yang saya nak tuan-tuan dan perempuan semua buat bukannya macam ambil video kemudian terus masuk, bukan begitu. Maksudnya saya nak tengok macam mana daripada aspek tuan-tuan dan perempuan semua mengulas movie scene. Maknanya pilih scene, satu scene tu maknanya boleh ambil mana-mana movie, video klip ke, movie ke, atau apa sahaja, advertising ke, iklan ke, tak ada masalah. Boleh ambil mana-mana. Cuma saya nak tengok cara tuan-tuan dan perempuan semua mengupas perkara tu. Mengupas scene tersebut. Jelas tak? Jadi tak apalah, saya bagi masa perbetulkan balik, kemudian submit juga sebelum 31 hari bulan Mei ini. 31 bulan Mei ni masukkan sebelum 31 Mei masukkan dalam minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7
kita punya apa I discuss kita tu Okay, clear tak? So maksudnya kena masukkan elements of language, film language tu kan? Ya, betul. Lepas tu semiotic elements tu semua kan? Ya, betul. Betul. Dah belajar semiotik tak? Dah belajar Dah belajar semiotik. Okay, let's say saya Berapa ambil, semi aja belajar? let's say macam saya ambil music video kan. So music Mhm. video tu saya the meaning of the song tu saya macam interpretkan, and then dia punya video tu sendiri, scene tu sendiri saya relatekan dengan message yang dia nak deliver. So Kan? itu okay ke? Macam tu Boleh. Dia macam ni. Dia more fokus on kata apa dia punya film language tu. Film language tu. Film language maksudnya dari angle dia tangkap macam mana. Ya, angle dia masukkan juga tu sebab kata saya bagi 3 tadi tu, iaitu interpretation. Interpretation dia punya sign, simbol yang ada dalam tu kan, kadang-kadang pergerakan ke satu pergerakan tu pun merupakan satu simbol, betul tak kan? Lepas tu pula body gesture dia, body language. Kalau orang tu tua sakit memanglah dia kena tunjuk nampak sakit. Itu maksud saya interpretation. Maksud mechanical tu is a part on the technical. Is a part on exposure dia, lighting yang diguna, macam mana dan sebagainya. Formalistik pula lebih kepada nilai-nilai estetik. Dia punya kata apa angle dia, dia punya kata apa line, colours dia dan kata apa itu yang kena dikumpas sebenarnya. Dapat tak? So Saya tak kalau macam line skala tu macam mana nak describe line? Ambil warna dalam semiotik pun merupakan simbol. Betul tak? Contohnya ambil scene orang Cina ataupun satu Cina kata apa scene perkahwinan masyarakat Cina kan. Warna merah tu menggambarkan tuah. Macam tu. Gambar perkahwinan Cina ni menggunakan warna merah. Warna merah tu menggambarkan tuah. Itu pun adalah merupakan satu daripada simbol. Warna juga mungkin juga kita boleh ulas contohnya mungkin contohnya Hindustan. Kenapa Hindustan suka pakai warna-warna yang striking? Sebab apa? Sebab dia nak menunjukkan macam fun, dia nak menunjukkan macam kata apa nampak kata apa dia meriah kan. Itu pun simbol-simbol juga tu. Warna-warna yang digunakan. Nampak? Dapat? Okay. Clear? Itu saja saya minta. Baru clear sikit. Itu je saya minta. Saya tak minta banyak. Saya tak nak tulis banyak-banyak. Just satu helai muka surat sahaja. Tak banyak pun. Satu helai muka surat saja. So maknanya kena submit dalam Word. Ada 2 muka surat lah. Satu muka surat, screenshot, gambar. Gambar atau ke screenshot apa scene tersebut. Lepas tu boleh letak sikit bawah screenshot tu, letaklah dia punya kata apa URL dia tu kan. URL tu kat mana kan. Lepas tu muka surat kedua adalah yang saya sebut tadi tu. Kata apa ulasan terhadap scene tersebut. Kan scene tersebut kemudian upload dalam I discuss minggu yang ke-7. Dapat? Okay. Faham, sir. Faham Okey. Sebelum ni saya buat salah. Saya include itulah. Kalau tak berapa jelas, boleh tengok video saya. Ada buka YouTube channel saya tak? Ada. Tengok kat YouTube channel saya tu, boleh ulang tayang balik semula. Ada boleh ulang tayang balik semula Okay. The second assignment ni simple aja. Disebabkan kita bulan puasa nak beraya, just simple video berkenaan dengan sambutan hari raya ketika COVID-19. Macam mana? Video ni saya tak nak lama-lama, saya nak maksimum 2 minit saja. 2 minit saja. Maksudnya buat video ke apa? Buat video. Masa raya lah kita buat video ni maksudnya. Masa tonton beraya tu, macam apa yang awak beraya tu. Ketika beraya COVID-19. Itu je. Beraya COVID-19. Simple. Okey, tak perlu pakai kamera DSLR, tak perlu. Kamera handphone pun boleh. Kamera handphone. Okey. Boleh kata apa buat menggunakan kamera handphone, edit je terus dalam Paint ke macam tu, edit tu just foto-foto sikit je. Okey. Tapi video ni saya minta combinekan still foto dengan video foto, combinekan. Dapat? Sorry, Contoh. macam mana? Apa masalah?
Sorry, tadi macam mana? Terlepas. Combinekan video tu 2 minit saja. Maksimum 2 minit. Okay. Nak buat 1 minit 30 pun boleh. Tak kisah. Dia maksimum 2 minit, minimum seminit. Minimum seminit, maksimum 2 minit. Okey. Video dia berkenaan dengan suasana hari raya ketika COVID-19. COVID-19, suasana hari raya ketika COVID-19. Okey. Dalam timeline video tu, boleh masukkan video movement iaitu video dan juga masukkan juga still life photo. Pada gambar-gambar yang apa orang tengah salam tu kan. Okey, video salam satu, lepas tu ambil daripada angle tu masukkan apa still life gambar apa? Gambar video orang tengah salam tu. Masukkan dalam video tu sekali. Nampak tak? So video dengan gambar tu maksimum 1 minit lah. Video dan gambar tu maksimum 2 minit, minimum seminit. Okay. Simple je. Walaupun tak buat apa-apa, just buat record je lah. Tak buat apa-apa tu maksudnya? Maksudnya macam kalau semua macam tengok TV je ke, record je lah kita tengok TV. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Yang penting video tu mesti menggambarkan suasana hari raya ketika COVID-19. Itu saja. COVID-19. Sebuah video suasana hari raya ketika COVID-19. Itu saja. Just video je, sir. Video saja. Tak perlu paperwork, tak perlu apa semua, tak perlu. Saya nak video saja. Kalau video tu letak lagu boleh? Boleh, memang kena letak lagu. Letaklah lagu, letaklah, mestilah ada lagu raya kan. Macam vlog lah. Macam video blog dokumentari kan. Kalau ada apa, saya rasa sekarang ni dekat apa yang kalau kita buka komputer tu sekarang ni pun dah ada siap-siap kan yang boleh edit video kat situ, betul tak? Kan? Jadi tak perlu pakai DSLR semua, tak perlu. Just pakai kata apa, kamera handphone pun saya okey je. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Pakai kamera handphone ataupun tak ada masalah Okey je, saya okey je. Ada soalan? Okey. Okey ke? Amir? Ya? Ya masalah. Yang tu nak kena upload dalam iClass lah video. Yang itu yes, betul. Uploadkan dalam iClass. Doktor. Ya, saya. Video tu tak kisahlah kalau sedih ke, lawak ke, bolehlah apa-apa pun. Tak kisah. Itu video dokumentari. Maksudnya macam apa yang suasana hari raya kata apa tuan-tuan dan perempuan semua menjalani suasana hari raya ketika COVID-19. Walaupun tak buat apa pun, contohlah kalau hari raya pertama tu so mungkin dah tengok TV je, mestilah takkan hari raya tak pakai tak elok kan, mestilah pakai elok-elok, lepas tu salah-salah, lepas tu tengok TV, lepas tu ada juada, ambil video gambar-gambar juada, lepas tu ambil lah video apa keluarga tengah makan, ambil lah video apa ni tengah tengok TV. Itu pun salah satu, itu betul the real scene lah ketika kata apa hari raya COVID-19. Mungkin juga, boleh juga nak buat contohnya mungkin tak boleh nak balik kan, tak boleh nak rentas negeri kan, ambil gambar Tan Sri Muhyiddin kata minta maaf tak boleh rentas negeri, lepas tu macam buatlah macam kata apa, ambil mula-mula dia punya kata apa starting ni Tan Sri Muhyiddin punya video tu ambil macam daripada TV kita ambil kat TV, lepas tu pula lagu raya masuk, lepas tu pula buatlah dia pakai baju raya, buka selak langsir tengok kat luar, muka macam sedih je. Boleh juga buat macam tu. Nak berlakon pun boleh. Doktor, nak tanya. Kalau masukkan sikit elemen macam humor pun boleh kan? Boleh. Boleh kan? Humor pun boleh. Nak kalau nak kritik pun boleh, nak buat macam humor sinis kan, humor sinis boleh juga. Kan, yang penting orang message tu, yang ni saya nak tengok sebenarnya adalah message itu hendak disampaikan. That's why video ni bukan kita main buat aja. Dia mesti kata apa, macam ada message yang nak disampaikan. Message apa? Adakah message tu hendak disampaikan secara direct message, ataupun mungkin nak buat macam humor, mungkin nak buat sindiran, mungkin juga nak buat macam kata apa story kan, itu bergantung. Maknanya sebenarnya nak tengok message, nak tengok skill sebenarnya, nak tengok apa macam mana video tu diambil.
nak kasih dia menarik, angle dia, nak tengok dia punya kata apa, macam mana bermain dengan angle daripada bottom ke top, mungkin nak buat style chanting ke, ataupun mungkin nak buat style, macam-macam style, tak kisah apa bendanya. Lepas tu saya pun nak tengok juga macam mana kata apa main dengan lightingnya, lighting ni mungkin nak buat lighting window light ke, nak buat artificial light ke, nak tambah sikit lighting pakai speed light ataupun sebagainya, itu terpulang. Maknanya kat sini tidak ada kekangan, tidak ada. Yang penting video 2 minit pasal Hari Raya COVID-19, nak buat tentang perjalanan sendiri pun boleh, nak berlakon pun boleh, nak suruh anak buah berlakon pun tak ada masalah, boleh juga. Okey, itu je. Yang penting sebenarnya nak tengok message yang disampaikan, macam mana Hari Raya COVID-19 ini berlaku. Itu saya nak tengok tu. Dapat tak? Dapat. Jangan lama-lama. Sebab apa kalau lama-lama nanti 31 bulan kan kita punya kelas, nanti kita akan buka lah video tu, nanti yang tuan punya video nanti akan present ringkas. Itu saja. Tak nak lama-lama. 2 minit saja video. Saya tak nak lama-lama. Okey? Tapi janganlah pula tergantung kan tiba apa ni kan. So mestilah ada naratif dia, mesti ada dia punya storyline, dia punya apa ni, storyline tu tak perlu ada lah. Tapi maknanya nanti tuan-tuan perempuan present aja. Mesti ada dia punya starting, mestilah ada dia punya ending. Kalau kata lebih pada sindiran, kalau nak buat tulis-tulis ending, nak buat tulis-tulis sikit pun boleh kata. Kata hari raya ini memang mencabar disebabkan COVID-19. So stay at home, jaga diri, kita jaga kita. Tu pun boleh juga. Tidak ada masalah. Nampak? Dapat? Faham. Dia sebenarnya, video ni, dia sebenarnya paling senang nak menyampaikan message tu, paling senang. Sebab apa? Senangnya sebab apa tahu? Sebab dia menggambarkan dia reality, yang pertama. Yang kedua adalah dia senang touching emotion. Paling senang, paling cepat berbanding dengan kata apa teks, still video. Kenapa saya suruh masuk still video juga, still foto juga, supaya macam saya nak tengok juga macam mana kata apa tuan-tuan dan puan semua bermain dengan kata apa naratif cerita tu, daripada video dengan still foto tu, macam mana nak kasih dia harmonika, message tu nampak lebih jelas, nampak lebih cantik lah, kata apa message yang nak disampaikan tu. Dapat tak? Okay. So ada yang tanya, doktor boleh tak ambil kata apa contohnya gambar kata apa video daripada YouTube, kata apa orang kata apa video yang apa orang yang COVID-19 tu kan, betul tak kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey je. Oh, so tak semestinya kita punya video lah. Tak semestinya, tapi mesti kata apa, janganlah semua video pakai video orang kan. Ambil sikit, kita ambil sikit. Lepas tu kalau nak support pun, nak pakai video orang pun, ambil lah yang COVID-19 punya video tu, boleh juga. Kan? Ataupun nak ambil yang Politin TV3 punya yang baca berita tu ke, salam sejahtera ni apa semua, boleh masukkan, tak ada masalah. Okey je. Tapi nanti belakang tu nanti kredit lah. Mesti ada kredit lah, mesti ada kredit. Kalau ambil video orang, mesti ada kredit. Jangan ni, sebab apa? Nanti video ni nanti dah present, saya rasa okey apa semua, saya akan uploadkan dan lepas tu kita tengok macam mana orang luar akan tengok video-video yang tuan-tuan dan perempuan semua buat. Macam tu. Just simple but nice. Make it the simple. Jangan tak perlu payah-payah, tak payah susah-susah sangat. Make it the simple. Okay? Okay, sir. Okay. So nak tanya? Apa ni, Hasif okey? Amir okey? Fahmi? Sarah? Sarah okey? Semua okey? Okey doktor. Okay. Dah faham. Boleh dapat idea kan? Nak ada idea kan? Macam mana nak buat kan? So ada apa soalan? Doktor, berbalik kepada assignment 1 doktor. Kalau video yang saya pilih tu video animasi yang fantasi, boleh ke? Tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh. Okay, terima kasih. Okay, so kalau tak ada persoalan, kita mulakan presentation lah kot. Presentation pasal kata apa hasil daripada assignment, ataupun dah siap ke, ataupun nak minta masa sikit ke, macam mana ni? Maksudnya
Yang assignment 1 nak present. Assignment 1 tu apa benda yang dapat tu, itu saja. Tak, saya ingat adalah tak apalah, kita just present saja. Kalau apa benda tak betul mungkin saya boleh betulkan kan, cara presentation tu je, itu saja. Kan? Maknanya teacher sampai pula tak payahlah present. Maknanya apa? Kita present video sajalah. Saya ada buat video tapi macam tu dah jadi compilation a few scene lah. Saya punya video tu. Tak apa, boleh? Boleh Sarah boleh present kejap, tengok. Sekejap Hmm. Siapa apa ni sementara ni? Ada sesiapa tak yang nak present ke apa ke? Kelas ni 6 orang, seorang je tak datang Oh, saya nak record. Okey? Sekejap saya. Tak apa, take time. Yang lain, okey? Doktor, Ya, saya. kalau saya start dulu tak apa Boleh. 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 Okay. Saya punya ni tak tahu nak share screen macam mana. Tengok-tengok ni macam susah pula nak share screen. Ni tengok ni. Buka dekat ni. Sekejap. Saya tutup yang ni. Saya tengah nak click attendance. Okey. Buka dekat present now. Okey. Okay. Video ke apa ni? Video. Video dekat mana? Dekat file Dekat iClass. Buka kat Windows. Window. Okay, boleh? Windows. Buka kat Windows. Okey, boleh. Oh, ni. Okay. Okay. Tak nampak lagi. Sekejap ni. Macam mana ODL okey? Kelas online ni okey tak rasa? Okay. Ke stres? Okay, tapi Boleh lah, kadang susah nak faham kalau macam assignment tu punya. Ya. Tak, saya ambil attendance. Sebab apa pakai Google Attendance ni? Okey, boleh? Ni boleh present? Okay. Saya nak share. Tak apa. Oh, jangan benci cintaku kan.
Nice slow sikit Internet slow sikit. Tapi sir, kalau saya ada video, lepas tu nak share yang video tu masuk skrin mana sir? Nak masuk Saya ada yang dah buka video dah. dekat kita Macam mana nak punya share skrin iClass tu? kita. iDiscuss kita pun boleh share juga video tu. Okey, ni tekan. Oh, okey. Boleh. Okey, sebentar ya. Okey. Kalau Kau nak share kat sini. Saya dah buka video tapi tak tahu macam mana nak share. Okey, dah buka video. Okey. Buka dekat present now. Present now. Okey. Cuba buka dekat Chrome tab tu, cuba tengok. Chrome tab tu. Ada Chrome tab keluar. Dia keluar tapi dia keluar pun yang apa-apa internet macam Google Meet, Google Drive dengan WhatsApp je. Video tu dekat mana? Video tu ada dekat dalam komputer. Dalam komputer. Okey, buka window. Okey, buka window. Window. Okey. Boleh. Okey. Dah nampak ke? Ya? Belum lagi. Dah nampak. Okey. Belum lagi. Okey dah. Dah nampak. Okey. Alright. Awak balik je lah Syah. Awak teruskan perjalanan awak dengan Islam. Biar saya jaga baby ni. Dan risau awak tetap ayah dia, awak boleh jumpa dia. Ya. Saya minta maaf, saya tahu salah saya. Saya takut. Saya takut saya hilang isteri saya, hilang anak saya. Saya tak tahu macam mana nak pujuk awak. Tapi please bagi saya second chance. Kak, nak guna saya hidup ni seorang tanpa awak, tanpa anak kita. Kalau awak tetap nak pergi, baik saya terjun je, Fika. Syah! Syah! Dari dolphin je. Ya. Saya janji dengan awak, saya akan selesaikan semua masalah itu. Termasuk dengan Husna tu. Ya, saya tak perlukan siapa. Saya cuma perlukan isteri saya dan anak kita. Sampai bila harus ku bertanya firasat hati. Okey Amir. So boleh cerita sikit kenapa pilih video tu, apa sebabnya, apa mesej yang cuba nak disampaikan kan, kemudian macam mana dia punya technical dia, cuba cerita sikit Amir. Apa sebab? Saya pilih video ni pasal saya suka cinematic dia. Dua-duanya cerita ni ada lain sikit pasal dia mungkin buat dekat luar negara lah. Tapi untuk sini dia pasal scene dia yang last. So dia kat tepi, saya rasa kat tepi mungkin pantai atau laut. Jadi bila nak kisahkan sekarang ni, yang lelaki tu nama Syah, dia nak pujuk balik yang Zahira Wilson ni balik. So dia pandai pakai elemen macam tempat pun sunyi, senang nak bercakap. Lepas tu ada ombak, angin yang kuat. Jadi kat situ saya tengok kamera pun dia akan fokus kepada Syah dengan Fika. Masa dia bercakap lah. Jadi in terms of warna tu saya tengok dia pakai warna yang agak lembut, mungkin pada waktu pagi ke. Ya. So menunjukkan satu emotional touch kat situ lah. Lepas tu ada juga macam dalam segi video setting tu saya tengok memang ada elemen cerita Melayu dia, iaitu kalau lelaki dia akan lebih pada merayu dan memujuk, dan perempuan juga benda yang macam merajuk sikit, mungkin dia malu masih cinta tapi malu nak mengaku. Tapi ada juga satu yang saya kelakar tu bila Syah kata yang lelaki tadi tu nak terjun, tapi tiba-tiba tengok dia ada kat belakang. Tapi kalau nak fikirkan logik benda tu memang tak boleh nak berlaku lah kan. Jadi mungkin kat situ dia ada elemen yang dia buat spontan lah untuk
nak dapatkan perhatian daripada penonton. Tapi cerita ni saya rasa dia akan gunakan lagu Misha Omar banyak kali. So kalau tempat-tempat queue yang cantik je, dia akan masuk Misha Omar punya lagu. So mungkin ada cerita. Tak, saya rasa mungkin Rasa lah. waktu tu Misha Omar punya lagu tengah naik. So kat situ dia suntikkan elemen macam elemen cinta ke ataupun emotional sikit-sikit lah. Itu pendapat saya lah. Saya tertarik juga bila Amir cakap tadi pasal Melayu, apa cerita Melayu punya style. Macam mana masuk tu? Yang kata lelaki mesti merayu, perempuan mesti merajuk. Tu macam mana? Dari pendapat saya lah, saya tengok cerita-cerita Melayu ni, kebanyakan kalau episod akhir, peranan wanita tu akan macam lebih pada reda dan merajuk. Dari segi ada apa-apa masalah lah. Contohnya cerita ni masalah dia si Syah tu nak kahwin satu lagi. Jadi yang si perempuan tu dia sebenarnya tak nak lah lelaki tu kahwin lagi. Jadi dia buatlah macam tak apalah, saya jaga anak saya lah, macam tu. Mungkin lelaki tu nak kahwin lah. So lelaki tu maybe tak nak lepaskan perempuan tu, so dia akan merayu dan memujuk untuk menyelesaikan masalah. Kat situ. Dan ni saya setuju sangat sebab memang betul. Baru-baru ni saya tengok cerita apa cerita kebetulan lah. Tak adalah saya ni kan kebetulan. Saya tengok cerita apa Suami Paling Sweet. Pernah dengar? Cerita Suami Paling Sweet. Suami Paling Sweet. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok Tak pernah. Cerita dia tu kan kalau tengok, ya betul lah macam Amir cakap tu, saya terfikir betul juga ni kan. Cerita dia lelaki ni memang paling sweet lah, dia memujuk isteri dia ni, dia orang ni kahwin sebab kata apa, kena tangkap haluat. Tangkap haluat tu mesti ada. Lepas tu pula perempuan ni dia macam marahkan lelaki suami dia ni sebab dia tak bagi tahu cerita sebenar ni apa semua. So lelaki tu lah memujuk dia, memang sweet lah, memang lemah lembut, memang selalu merayu, memujuk kan. Bila perempuan ni pula bila dia ni dapat tahu sesuatu je, dia mesti akan lari. Bila tengok betul lah cerita Suamiku Kapten Mukris pun perempuan ni lari, cerita Suamiku Paling Sweet pun perempuan lari, semua cerita yang ni pun yang apa, Jangan Bercintaku pun dia lari juga, betul tak? Ini saya setuju jugalah, ini kata apa, Melayu punya, kata cerita Melayu yang drama pendek ni lah. Okay. Kemudian saya setuju juga pasal yang kata apa, sound. Lagu pun memainkan peranan dalam menaikkan mood sebenarnya. Sebab lagu apa, tengoklah, sebab mungkin lagu Misha Omar ni betul lah, lagu tu terkenal time tu. Lepas tu pula dia apa, dia menggunakan lagu tu dalam scene-scene dan babak-babak dia. Sebenarnya ini pun salah satu strategi juga untuk menaikkan mood kata apa, audience bila dia tengok cerita tu. Mungkin boleh digunakan esok dalam video yang 2 minit tu lah, aku ambil lah lagu-lagu Hari Raya. Lagu Hari Raya tu nak menaikkan mood. Kalau lagu Raya tu sedih, of course lah cerita tu sedih. Kalau lagu Raya tu dia jenis happy, jenis macam seronok-seronok, ni memanglah akan scene akan keluar yang seronok-seronok pun semua. Dapat tak? Jadi itu apa, Sarah nak cakap apa tadi, Sarah? Tak, saya tengok video tu saya ingat dia macam mimpi sebab dia macam terjun tiba-tiba dia dekat belakang. Ya, betul lah. Dia itu biasalah kan. Itu cerita tu sebenarnya saya anggap sebagai cerita hiburan ringan. Macam sinetron pun hiburan ringan. Walaupun nak ikutkan, manalah kita nak jumpa suami yang sweet sangat, yang apa, isteri yang jenis macam soleh-soleha sangat, memang tak jumpa lah kalau reality lah, betul tak kan? Tapi disebabkan cerita itu dibuat dengan tengok kepada audiens punya kehendak. Orang Malaysia kita, dia tak minat tengok cerita sejarah-sejarah ni. Cerita sejarah kalau ada kat panggung memang tak laku. Betul tak saya cakap? Kan? Tapi kalau cerita tu pasal satu cerita yang saya rasa memang sangat tak logik tapi boleh untung juta-juta. Cerita apa tu? Yang Farid Kamil dan Lisa Surani berlakon tu. Apa nama cerita tu? I'm Not Single. Bukan. Ada satu lagi. Legenda Budak Setan. Pernah tengok tak? Pernah. Legenda Budak Setan kan perempuan tu operate muka dia, bermula pelakon Lisa Surani, tiba pula jadi apa, muka orang lain. Boleh ke kita kalau ikut reality, boleh ke operate macam tu? Kan memang tak logik pun, betul tak kan? Suara yang kekal kan. Jadi Saya pun tak suka scene tu. tapi scene tersebut itu yang dikendaki oleh orang Malaysia. Dikendaki. So jadi maksudnya
Yalah, kalau nak ikutkan kualiti, kalau nak ikutkan memang konten-konten yang kata apa yang sangat berat, selalunya memang tak mendapat sambutan lah. Jadi itu yang berlaku, realiti yang berlaku dalam kita punya sinema kita sekarang ni Okey. Jadi satu yang baik jugalah Mi, maknanya nampaklah kenapa dia gunakan tepi laut. Kalau betul-betul kita rakan tepi laut, bunyi ombak tu saja pun dah bingit, tak dengar pun orang cakap, betul tak kan? So dia dubbing apa semua kan. Jadi lepas tu pula dia main dengan lighting, nampak lighting, langit cantik kan, warna biru langit, lepas tu dia main perspektif. Itu pun antara elemen-elemen yang kata apa, yang menunjukkan seorang tu memang sinematografi dia memang cantik. Itu adalah orang yang belajar tentang sinematografi, yang belajar tentang formalistik. Sebab tu video kita ni, kalau kita nak hasilkan video yang baik, adalah kita bermain dengan angle, bermain dengan warna, bermain dengan lighting, bermain dengan shadow. Itu yang membezakan video yang dihasilkan oleh orang yang tak belajar video secara formal dengan orang yang belajar art dengan secara formal. Orang yang belajar art, dia mementingkan prinsipal element of art tu dalam hasil karya dia, sebab video pun adalah merupakan salah satu karya. Jadi ini pun kita boleh kata apa, ambil berat jugalah pasal kata apa, esok nak buat video yang 2 minit yang hari raya ni, ambil berat tentang dia punya kata apa, angle dia. Nak angle ni pun dia ada story yang tertentu, ada story dia. Angle kalau sedih bagaimana, angle kalau nak nampakkan dia powerful, nampak perempuan tu ego, bagaimana angle dia. Itu pun bermain juga, main juga, peranan juga dalam kita nak hasilkan video yang baik. Okey, warna, lighting. Kenapa kalau kita perasan Hindustan mesti akan, kalau kaya-kaya betul-betul kan, kalau miskin-miskin betul-betul, kalau kaya, kalau cerita dia mesti ada menari, sebab dia ada elemen-elemen hiburan. Elemen-elemen hiburan kat dalam tu. Nampak? Kan? Kita zaman cerita Melayu zaman dulu je lah kot, zaman Tan Sri P. Ramlee je yang ada menari-menari, ada menyanyi kan. Zaman sekarang ni memang tak ada. Kan? Itu pun dia lah. Okay? So Sarah nak bentang? Nak ni? Boleh. Silakan. Saya cuba buka. Boleh Sarah? Nampak tak? Baru nak ni. Okey, nampak. Okey. Boleh, silakan. Okay. Dia sebenarnya video ni saya present sambil video ni play sambil saya cakap. Okey. Boleh? Jadi suara tak? Tak ada suara? Belum, yang ni belum, tak ada suara. Gubran ni siapa pengarah dia? Yasmin Hamid Yasmin Hamid. Yasmin Ahmad. Yasmin Hamid. Yasmin Hamid lain. Yasmin Ahmad okey. Malaysia Society also okay. Science variety. Okey. Kenapa dia pakai kereta ini, kereta lama kan? Ini pun Truck Truck ni kan. Lelaki ni siapa Ya? Lelaki ni siapa Saya tak ingat nama dia. Perempuan ni siapa? Chinese tak? Perempuan ni Sharifah Amani. Sharifah Amani Okey.
Scene number 2 kan. Okay, ada lagi scene lain? Ada scene lain? Ada. Oh. Memang controversial lah ni scene ni. Dia Yasmin Ahmad punya cerita ni memang banyak kontroversial lah. Apa kontroversi dia tu? Contohnya yang macam ni, diorang macam nak cakap filem ni macam support yang religion ni semua sama lah, which some Islam community tak approve of lah. Okay. Macam scene azan, lepas tu orang Cina semayang, and then scene ni dia baca Bible, and then at the same time orang Melayu kita baca doa kan. So apa sebenarnya kata apa kalau nak ikutkan Gubra ni kan, kalau ikutkan apa Sarah punya kata apa ulasan tu bagaimana sebenarnya cerita ni sebenarnya? Keseluruhan, secara keseluruhan. Ya, betul. Secara keseluruhan dia. Filem Gubra ni secara keseluruhannya bagi saya lah boleh nampak yang dalam komuniti kita, komuniti Melayu macam ramai yang susah nak accept filem yang macam ni sebab dia terlalu tunjuk kita punya society yang macam scene pertama tu dia tunjuk muazzin tu pegang anjing. So dalam komuniti Melayu is very tabu for bila orang nampak Melayu pegang anjing. Tapi kalau ikut sebenar Islamic law, tak salah pun nak pegang anjing tu. Kalau tengok scene tadi tu, muazzin tu pegang kat kepala anjing tu pun. And anjing tu mungkin tak basah. And then sebenarnya kalau terkena pun basah tu, kita boleh basuh. And then dalam scene yang kedua tadi tu pula, dia nak cakap pasal scene kedua tadi tu yang dalam truck tu kan. Tekan play je. Tekan play. Okay, tekan play. Ni kan? Okay. Yang scene kedua ni pula dia nak cakap pasal kita orang punya Malaysian punya variety of language and culture. Macam Sharifah Aman ni cakap tadi, bila dia pergi France, bila dia buka lagu semua lagu France. So macam kita punya Malaysian society ni is very wonderful lah. Bila kita buka lagu, kita buka radio, kita boleh dengar, kita ada option untuk dengar lagu Mandarin, dengar lagu Tamil, and dengar lagu Malay itself. And then she also talks about variety of food yang kita ada. Macam kalau kita pergi Jepun, kita akan dapat rasa makanan Jepun je. Kita tak ada macam nak makan benda-benda lain ke, western ke, tu mungkin susah nak dapat. And then about the last scene ni, macam saya cakap tadi tu lah, bila bunyi azan tu, ni jadi kontroversi sebab tu lah Melayu tak boleh nak accept macam some of Islamic community find it very offensive bila dia gabungkan semua religion ni, nak cakap kita ni macam
mengiyakan boleh je nak ada religion lain. Kenapa kita tak macam mana nak cakap? Tak boleh terbuka lah kiranya macam tu. So certain people yang very close minded susah nak accept movie macam ni lah. In my opinion. That's why I really love Yasmin Ahmad punya movie. Yasmin Ahmad kalau tengok video ni kan, sebenarnya apa yang Yasmin Ahmad cuba nak sampaikan, arwah ni cuba nak sampaikan benarnya? Dia punya message is more on real life punya condition lah actually. Dia macam nak tunjukkan. Adakah pada pandangan Sarah dia nak menyampaikan kritik dia? Criticize dia, dia? Kan? Adakah dia nak menunjukkan yang kritikal dia? Kan? Tapi memang betul juga. Sebenarnya saya setuju juga. Kadang-kadang macam di negara kita ni akan ada golongan yang ekstremis. Ekstremis maknanya golongan yang kata apa mengatakan itu, ini dan sebagainya. Satu benda yang saya rasa macam tak logik, masuk akal, bila ada satu kontroversi, rumah dia kata adalah masalib. Ada lambang salib. Yang lambang salib tu kat bumbung tu kan ada T kan. Itu pun dia kata tak boleh. Ada lambang salib. Kiranya macam tu. Begitu juga dengan yang kata apa yang pegang anjing tu. Pegang anjing tu pun siap ada satu komiti orang Islam, orang Melayu yang pegang anjing tu. Pegang anjing tu kan. Jadi benda tu pun tak diterima juga oleh masyarakat. Kan? Jadi sebenarnya kita di negara kita ni ada golongan yang terlalu ekstrim. Ekstremis ni maksudnya dia boleh bercakap pasal agama orang tapi orang tak boleh bercakap pasal agama dia. Kira dia macam tu. Jadi benda tu yang menjadi satu kata apa kritikan jugalah. Dia mungkin Allah yang Ahmad Yasmin ni dia nak tunjukkan, oh this is the critical minded. Ada setengah golongan rakyat Malaysia kita ni yang terlalu obsessed, yang terlalu kritik, yang terlalu kritikal dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kata apa, yalah yang berani lah sebenarnya. Kan? Filem ni laku tak? Actually over the years baru naik balik lah. If setahu cerita ni dia ada trilogi. Dia ada Gubra, ada Sepet and Mohsin lagi satu. And then dia punya watak dia orang yang sama. Orchid. Okay, so jadi maksudnya kat sini cerita ni agak berat juga Gubra ni Gubra ni berat juga Okay. Okay Sarah, terima kasih banyak Sarah atas presentation ni. Okay, nampak jelas Okay, Mai Sarah, ada apa-apa? Fahmi, Nadira, Asif, ada apa-apa yang nak dibentangkan? Mana semua orang? Ada ke tak ada ni semua ni? Ada. Ada sejak saya tengah usaha nak masukkan video saya. Okay, Mai Sarah. Saya try lah, saya tak sure betul ke tak. Tak apa, buat je. It's okay. Dia tak ada soal betul tak soal salah. Dia buat je, tak kisahlah. Tak ada masalah. Ini nama dia. Saya kena video balik ke macam mana? Apa maksudnya? Sebab saya ambil tadi a few scene kan. Saya minta dia satu scene. So saya kena video balik. Screenshot je lah. Screenshot scene 1, scene 2, scene 3 dah. Habis cerita. Screenshot je. Okay. Maknanya satu episode tu buat scene 1, scene 2, scene 3. Gabungkan. Lepas tu bawah tu lah. Itu je lah. Boleh je lah. Boleh je. So saya tak boleh. Tak boleh apa masalah? Rasa untuk present. Kenapa? Sekejap, dia keluar error. Keluar error. Video apa tu? iClass tak boleh masuk langsung. Memang. Saya buka daripada tadi pun tak boleh masuk iClass langsung. Dia kalau setiap kali kelas dia mesti, mungkin saya rasa ada setengah pensyarah dia pakai iClass kot untuk communicate kot saya rasa. Semalam okey, orang pakai iClass juga untuk kelas. Kalau iClass, kalau pakai iClass untuk kelas, lecturer communicate dengan pensyarah macam mana Dia akan announce dekat dalam WhatsApp, lepas tu kita kena selalu update lah iClass tu.
refresh Oh. untuk tengok dia punya post. Masa Rabu tak boleh Tak apa, take time. Okay, Asif, ada apa-apa? Nadira, Fahmi? Belum lagi sir. Sir, saya try share video Okay, silakan. tapi saya tak tahu betul ke tak ni sir. Tak apa. It's okay. Tak ada masalah. Jangan risau. Saya ambil gambar Tak apa. Ada keluar tak sir? Okay, ada. Ada. Siap Oh, pakai pun boleh. Dumbledore. Harry Potter tu. Siapa yang minat Harry Potter, dia orang suka tengok. Tapi saya tak tahulah. Kalau saya tengok, saya mengantuk. Tak tahu Ustaz. Saya minat. Memang minat Harry Potter Saya Tapi boleh cerita dia tengok. Gemar tengok cerita Harry Potter ni sir. Ha? Saya gemar tengok cerita dia. Ya. Tapi kadang-kadang ada jugalah rasa mengantuk time part dia orang banyak cakap tu. Slow kan? Cerita slow sikit Dia banyak discuss. Banyak discussion. Okey, Asyik, cuba cerita sikit. Kenapa pilih sesi ni? Okey sir. Saya pilih cerita ni sebab apa ni? Satu, saya memang gemar tengok cerita Harry Potter. Pasal sihir semua. Walaupun kat dunia nyata tak adalah sihir sebenarnya kan. Pada saya, sinematografi dia ni memang okey lah. Dalam satu shot tu, dalam satu scene tu dia macam ada banyak shot kamera. Macam tengah macam dalam tengah lawan-lawan tu kan, tokat satu tu dia macam ada wide shot masa apa? Bila tu? Apa ni?
Masa apa tu dah Voldemort tengah keluarkan sihir dia tu yang nak keluarkan ular api tu. Dia angle shot dia tu macam angle high shot kan. Betul tak sir? Betul. Daripada bila ular tu keluar daripada kecil dia besar dia pandang ke bawah tu dia macam bila kita tengok daripada bawah ke atas tu. Bawah ke atas kan. Kalau tengoklah sinematografi dia, angle tu macam susah tak nak buat rasanya macam tu. Itulah macam susah nak buat tapi macam kita tengok macam best lah. Kita rasa berdebar-debar kan, betul tak? Berdebar-debar kan. Betul kan ni? So apa macam mana pengarah tu rasa dia boleh touching, boleh jadikan macam scene berlawan tu dia jadi scene yang mendebarkan pada pandangan dia macam mana? Dia pakai apa, elemen apa kat situ? Mungkin pengarah dia, imaginasi pengarah dia ni tinggi ni sir. Tak, maksud saya pengarah dia pakai elemen apa nak wujudkan yang scene berlawan tu macam pendebaran perlawanan tu jadi mendebarkan jadi macam orang macam apa jadi lepas ni macam orang tak nak, contohnya orang tak nak apa nama like budak-budak tu Harry Potter kan nama dia kan. Dia tak nak Harry Potter tu tewas ke atau sebagainya kan. So macam apa elemen yang digunakan tu? Music satu, of course music tu sebab saya kata music paling senang nak tarik, nak dapatkan emosi, touch of emosi. Lagi? Expression lagi? Cahaya tu pun penting, tak penting tu? Sangat penting. Kenapa dia tak lawan tengah padang pasir? Kenapa dia lawan dekat dalam terowong tu? Itulah, bila kalau dia lawan waktu macam cahaya tu dia gelap, cahaya daripada tongkat tu macam nampak lah ada sihir. Pernah tak tengok ada satu cerita, satu filem ataupun mana-mana cerita lah kata apa yang dia tak pernah cerita pasal siang, malam cerita dia, ada tak? Ada. Contoh? Resident Evil kan? Ada cerita ada apa nama cerita dah lupa dah. Itu pun tu sebab kata cahaya mainkan mood juga. Cahaya memainkan mood. Kan, betul tak? Sebab cerita Harry Potter ni banyak dia keluar sihir pun waktu malam, waktu malap-malap. Kalau siang tu macam banyak cakap lah sebab pencahayaan dia tu mungkin susah kot dia nak buat waktu siang kot. Tu sebab saya kata dia nak dapatkan mood tu sebab kata bila kalau kita dia macam ni tau, ada beza tak tengok kat wayang dengan tengok kat rumah? Ada beza ke tak? Rasa ada mood dia, mood lain. Ada beza. Kenapa mood lain? Kalau tengok cerita hantu kat wayang lagi menakutkan tak daripada tengok cerita hantu kat rumah? Takut rasa. Sebab skrin dia besar. Skrin besar, speaker dia, lepas tu suasana tu dalam bilik tu gelap kan. Dia satu speaker dia kan, betul kan? Speaker dia tu macam kalau bunyi hantu tu mengilai, memang macam bunyi dia tu macam memang mengilai betul lah, betul tak kan? Gegar kan? Itu sebabnya ada bezanya. Kalau tengok dekat panggung wayang lain, tengok dekat rumah lain. So kalau nak merasai kata apa pengalaman nak tengok suatu filem yang macam tu, sebab kata Harry Potter ni seronok kalau tengok dekat panggung wayang. Avengers contohnya, so memang okey kalau tengok kat wayang tu dia punya rasa mendebar dia tu lain macam daripada tengok kat rumah, betul tak? Mungkin juga kita dah tengok cerita tu kan. Mungkin itu satu sebab. Tapi macam saya peminat Avengers. Tapi kalau saya tengok dekat wayang tu, dia punya impak dia tu lagi berkesan daripada tengok dekat rumah sebenarnya. Kan rumah kan skrin kecil dengan sound speaker dia pun tak adalah macam dentum sangat kan. Itu pun memainkan peranan jugalah. Sebab tu saya sebut tadi, music ni, sound ni memang peranan dia sangat penting dalam filem. Sangat mustahak. Okay? Begitu juga dengan apa yang saya sebut tadi tu, macam lighting dia, dia nak naikkan mood. Kadang-kadang ada setengah lighting pun dia menaikkan karakter karakter watak tu punya karakter pun dia mainkan peranan juga. Betul tak kan? Itu sebab saya kata kalau nak dibandingkan, kalau kita bagi tiga lah, kita tengok teks, still foto dengan video. Di antara tiga ni, mana yang paling bagi impak kepada penonton sebenarnya? Pandangan semua. Video. Video. Kenapa video bagi impak lagi senang daripada lain?
The meaning. Dia punya apa? Dia punya Movement movement satu, kan. tu yang sebab saya sebut tadi. Video ni dia memang kata first dia realitinya, dia maknanya audience dia boleh cepat rasa dekat daripada apa video yang kata apa yang screen tu tengok, dia dah boleh rasa cepat. Lagi satu, message tu lebih jelas sebab apa, dia ada lisan, dia ada visual, dia ada combine antara lisan dan visual. Nampak tak maksud dia? Kalau lighting pun dia ada apa, dia memang kalau nampak lighting tu dia scene dengan light tu dia gabung. Maknanya kesan dia tu lagi cepat daripada still photo. Still photo kita tengok video, kita tengok gambar, kita tak tengok list, kita tak dengar dia punya voice. Betul tak? Kita tak dengar kata apa lagu dia dan sebagainya. Sebab tu video adalah paling senang nak attract orang. Sebab tu kalau tengok periklanan ni lagi berkesan kalau buat di video. Buat di TV. Sebab apa, dia ada visual, dia ada text, dia ada lisan. Tiga ni dia boleh combine. Ini memang kata multi communicate. Dia communicate tiga-tiga sekali pakai. Tapi kalau kita dengar iklan kat radio, dia hanya dengar voice saja. Kalau iklan dekat kata advertising, hanya visual saja, visual dan text saja. Tapi kalau di video, visual boleh pakai, text boleh pakai, voice boleh pakai. Maknanya tiga. Maknanya message tu lagi cepat, lagi senang disampaikan. Lagi-lagi kalau kita tengok filem, filem kalau mood berlawan, dia kadang-kadang pengarah ni dia akan gunakan mood yang kata apa, yang colours pun main peranan, lighting main peranan, sound system, sound speaker, sound tu pun main peranan. Ini yang katanya yang saya minta untuk video nombor 2 punya assignment ni, hari raya. Nampak macam senang hari raya, tapi saya nak tengok macam mana message yang nak disampaikan daripada video 2 minit tu. Sebab kalau nak ikutkan 2 minit tu sebenarnya sangat singkat, mungkin message tu tergantung sampai ataupun tidak. Mungkin sampai, mungkin tidak. Sebab dia 2 minit. So maknanya naratif dia tu kena betul-betul kemas betul-betul. Apa benda nak story, dia tak boleh lengang-lengang. Kalau macam Harry Potter tadi tu, dia cakap, dia banyak kan, siang cakap, malam lawan. Kan? Jadi cerita dia nak habiskan 3 jam tu memang kata apa, satu kata apa, kena betul-betul merancang scene tu. Okey? Tu sebabnya kalau kita tengok macam contohnya cerita Titanic, 3 jam tak rasa apa. Tapi kalau kelas 3 jam, kita rasa macam Allah mak, macam apa ni, cacing kepanasan kan. Tapi kalau tengok Titanic 3 jam, pernah tengok Titanic tak? Titanic pernah tengok tak? Pernah kan? Tengok 3 jam tu rasa macam 30 minit. Iya ke nak habis? Avenger contohnya 3 jam kat panggung wayang. Rasa macam kejap je rasa masa. Betul tak cakap? Tak cukup lah rasa masa. Ya? Rasa Tak macam cukup masa lagi kan? Nampak tak? That's why saya kata ini the power of visual, power of moving image, power of video ni. Ini yang kita nak tunjukkan. Paling senang message yang kita buat, paling senang sampai. Jadi yang ini kita nak belajar pada semester ni, insyaAllah. Okay, so yang lain ada, terima kasih apa ni, Asif. Okay, lagi ada? Doktor, saya ulas saya punya video. Okay, boleh. Nak tunjuk ke Fahmi? Nak tunjuk. Saya tunjuk je. Animation, Frozen Frozen. Nampak cahaya dia, lighting dia kan? Dia main satu penjuru lighting. Saya tak tengok Frozen, tapi sebenarnya budak ni siapa yang dekat dengan dia ni? Dia punya anak orang gaji Adik-beradik tu, dua-dua princess. Oh, dua-dua princess. Adik-beradik. Saya tak pernah tengok Frozen. Saya terpaksa banyak kali tengok. Kenapa? Anak tengok. Anak suka tengok. Tapi dia kata Frozen nombor 2 ni best dia kata. Nombor 2 saya tak dapat tengok lagi. Nanti ada satu soalan saya nak tanya Fahmi ni, soalan. Kejap, tak apa.
Adik dia mati ke? Tak eh? Tak mati. Okey. Okay Fahmi, ulas Fahmi. Boleh ulas. Macam mana? Alright. Sebab First, kenapa saya pilih video ni sebab dia animation lah. Sebab kita pun graphic design kan, main dengan grafik apa semua pun kita boleh belajar dari segi grafik dia, visual dia macam mana, memang terbaik lah US punya animation ni. Malaysia pun rasanya dah banyak improvement, lebih kurang juga dengan orang sekarang animation ni. Basically macam video ni, apa yang saya nak ulas adalah dari segi sibling punya relationship, dia punya adik-beradik sisters ni. So dia ada dua karakter lah, kalau kat sini saya tengok ada dua karakter, satu ni Anna, satu lagi ni Elsa. Anna ni jadi yang lebih kepada playful, yang cheerful, jadi dia punya karakter yang Anna ni dia memaksa kakak dia tu Elsa tu. Yang Elsa punya karakter ni pula dia lebih kepada reserve sikit, orangnya reserve sikit sebab dia dilahirkan dengan mempunyai kuasa lah, macam magical powers tadi tu. And then pada usia yang kecil tu dia baru dapat power dia tu lah, baru dapat sedikit demi sedikit dia punya realization of dia punya powers tu. Dia tahu sikit-sikit. So dari segi karakter adik dia Anna ni dia tak ada power. So dia ajak kakak dia tu bermain salji. Tadi dia bermain salji. Dia tahu kakak dia ada kuasa buat salji, dia ajak kakak dia bermain salji. So tengah malam tu ajak kakak dia bermain salji. So dari sini kita boleh tengok relationship diorang yang macam mana diorang boleh diorang ni rapat lah, adik-beradik ni rapat, princesses ni rapat. Lepas tu diorang bermain kuasa dan bermain salji pada malam hari. So kakak dia tu layanlah adik dia tu. So dari situ kita tengok macam mana kuasa yang ada pada Elsa ni. So dari dia guna kuasa ni punyalah seronok. Ending dia tiba-tiba tersalah guna kuasa. Dia tak dapat kawal kuasa dia tu, lepas tu adik dia tercedera diakibatkan kuasa dia tu. Tak dapat kawal, lepas tu adik dia tercedera disebabkan itu. So dari situlah bermulanya cerita tu lah. Daripada hubungan adik-beradik yang sangat rapat, kemudian dia evolve jadi kakak dia ni tadi rasa bersalah, dia rasa reserve, hubungan jadi renggang lah. Sepanjang dalam cerita tu lah. So itu dari segi dia punya jalan penceritaan lah. So dari segi macam kata design elemen yang saya tengok kat situ, dia mementingkan kepada kata wardrobe. Sebab yang ni dia berasaskan kepada Norwegian punya area. So wardrobe dia dari segi even dia punya kasut, dia punya blanket, selimut, baju semua. So dia mainkan motif-motif yang kait dengan Norwegian tu lah. So even color dia pun Norwegian juga. Kalau kita tengok baju dorang pun banyak macam pastel-pastelnya colours. So dia dari situ dia membawa erti lebih kepada untuk sesuai dengan budak-budak lah kot, pastelnya colours sebenarnya. So and then dari situ saya boleh tengok jugalah dari segi macam tadi lighting dia tu, macam mana dia emphasize satu area. Lighting tu membawa kepada emphasization of dia punya facial impression apa semua. And then angle movement dia tu walaupun ni ada animation tapi dia punya angle movement tu cantik, macam dia pusing, dia boleh tunjuk pergerakan kuasa dia tu, pergerakan salji, pergerakan cahaya semua tu lah. So yang itulah yang saya observe daripada shot tadi tu. Okay. Pandangan Fahmi, kenapa cerita Frozen ni dia bawa impact yang sangat besar kepada kanak-kanak? Satu saya lihat kejayaan Frozen tu kata macam mana dia punya macam kata apa
kejayaan yang Frozen dah boleh sehingga dia boleh jadi impak yang besar pada kanak-kanak. Sehingga kanak-kanak nak pakai baju Frozen, pakai ataupun nak buat macam everything pasal Frozen. Kenapa Fahmi rasa? Sebab tu. Satu, sebab dia orang ni princess. Kalau budak-budak perempuan ni minat betul lah princess ni kan. Satu, princess ni dia ada hubungan yang macam adik-beradik ni. Lagi satu, saya rasa jalan cerita dia dan juga lagu-lagu dia. Lagu-lagu dia kalau tengok klip-klip dia punya song klip dia macam memang menarik. Orang duk nyanyi, budak-budak duk nyanyi, ingat kan, even budak umur 2 tahun, 1 tahun setengah pun dah boleh bernyanyi dengan lagu tu. Rasanya sebab itulah kot. Okay, so jangan lupa juga pasal elemen-elemen yang Fahmi sebut tadi tu, yang design lighting dia pun dia menaikkan mood. Maknanya dia maknanya mesej tu sampai lah. Mesej tu sampai, mood tu sampai kan. Budak-budak kalau cerita tu best. Sebenarnya dalam banyak-banyak audience yang paling susah kita nak kekalkan dia punya stick dia duduk tengok adalah budak-budak. Betul tak? Budak-budak paling susah. Budak-budak paling susah. Orang dewasa dia macam boleh dipaksa-paksa macam saya cerita pada last seminar lepas, tengok cerita tu The King's Speech. Pernah cerita tak saya ni? The King's Speech, kawan saya ni tak minat pasal sejarah, saya minat sejarah. So saya tengok benda tu, kita bolehlah relatekan dengan apa yang kita tahu, knowledge yang kita tahu, tapi kawan saya ni dia tak minat, dia tidur dalam wayang. So maknanya tu sebab saya kata cerita-cerita berat ni adalah cerita yang paling susah mendapat support daripada audience. Macam kartun ni kalau dia jaga dia punya dia nampak sweet, comel, cantik kan elemen dia nampak dia mudah dipahami, lagi satu dengan lagu-lagu dia kata semua itu pun bawa kesan juga kepada cerita itu. Dan cerita itu sebenarnya Frozen ni dia ni adalah salah satu branding Disney antara yang berjaya lah, betul tak? Disney antara yang berjaya. Disney terkenal dengan branding kartun dia. Betul tak? Kan? Dan juga kalau cerita-cerita tengok Disney mana ada keluar cerita-cerita yang berat-berat? Kan? Betul tak? Kan? Macam Prince of Persia daripada Disney. Cerita apa lagi daripada Disney? Pernah tak kita dengar Disney cerita dia macam serius-serius sangat? Tak ada, betul tak kan? Animation, media, ini banyak yang kata Disney sangat terkenal dan ini adalah dia punya branding dia. Dan salah satu branding yang agak hebat juga adalah Pixar. Betul tak? Pixar kan? Pun antara branding yang hebat ya, jadi itulah impact sesuatu filem tu jadi terima kasihlah pada Fahmi atas ulasan tu. Nanti just type balik masuk dalam word saja benda-benda yang Fahmi sebut tadi tu. Okey, baik doktor. Yang kita bincang tadi tu boleh dimasukkan dalam perbincangan yang dalam teks nanti yang assignment kita yang first nanti insya-Allah. Okay, lagi? Sir, saya nak present. Okay, silakan. Lepas tu saya nak tanya macam mana nak add video tu masuk dekat saya pakai phone. Pakai Macam phone? mana aku buat tadi? Macam mana? Fahmi tadi siapa buat pakai phone? Hasif buat. Asal macam mana? Asif? Present screen. Present screen sekejap. Tu tekan ke atas. Okay. Dia dekat atas tu ada button tu. Lepas tu ambil yang present screen tu. Sekejap. Present screen, tekan present screen Present screen. Present screen bukan dia record je. Screen broadcast tu. Sekejap. Ambil yang present screen tu dulu. Ni kat rumah lah masing-masing ni. Kat rumah. Ada yang start tak kat kampung ke tak ada Baru balik kerja ke? Oh, balik kerja? Kerja? Kerja. Tak habis lagi kan PKP ni. PKP kan tak habis lagi. Asif dia polis. Itulah. Penat tu Sif. Macam mana tu? Redha je lah sir. Ya Allah ya Tuhan. Tapi boleh bertahan Okey Macam mana COVID ni rasa?
Kombit ni macam mana? Kombit ni macam mana rasa? Kerja frontliner kan? Kerja frontliner tak? Frontliner. Tapi saya betul. Tapi kesian orang yang frontliner ni tak cuti, tak rehat sampai KP kesihatan pun dah tak larat dah Aduh. Mesti ada cuti lagi 1 hari. Boleh Nadira? Boleh tak nak? Belum. Tak boleh macam mana Dia kena buka dulu video tu, lepas tu baru pergi dekat present screen tu. Oh, dia umpama macam record biasa lah. Ya. Sekejap. Rasa-rasa extend ke So ni dah tambah start ni? eh? KP ni rasa. Extend lagi doktor. Extend lagi Kan banyak Nampak lagi tak? muncul ni zon merah balik. Ni kata PJ dah naik merah balik dah. PKPD pula dah merah. PJ dah naik merah. PJ, Pedas dengan apa ni, Setia Alam. Setia Alam pun kena Yes, Okey. Nampak tak? Sir? Nampak. Okey, boleh. Okay. Cerita ni memang Yang ni. Indonesia filem dia banyak bagus-bagus Indonesia Memang Ni yang cerita first dia. Okay. Okay. Yang ini masa cerita first ni dia pasal dia nak bagi tahu kata masa first dia orang kahwin tu dia orang kenal dekat satu masjid ni. Lepas tu laki si Faris ni macam jatuh cinta tengok Aryani, Lydia tu. Sebab dia tengok macam dia punya sifat keibuan, suka kanak-kanak, lepas tu suka bercerita, lepas tu nampak macam dia cuba nak macam apa tu dalam Islam panggil nak sampaikan. Then dia pun jatuh cinta, dia macam dia start kenal dengan Lydia ni, Aryani ni, and then dia orang kahwin. Bila dia orang kahwin dalam berapa tahun macam tu si Faris ni pergi obsession. Lepas tu dia ada nampak seorang perempuan ni, dia drive laju sangat sampai terbabas. And then si Faris ni bawa lah si perempuan ni bawa pergi hospital. Masa dekat hospital tu doktor cakap dia pregnant, ada baby dalam kandungan. Lepas tu Faris ni tak tahu dia pregnant. Bila dia keluar, dia masuk balik tengok bilik, perempuan tu dah tak ada. Dia cari-cari tengok perempuan ni cuba nak bunuh diri. Bila masa tu dia cuba nak selamatkan perempuan ni. Then dia cakap perempuan ni dia ada kisah silam dia. Dia cakap mak dia semua macam dia dah tak ada ayah. So mak dia ni macam tukar-tukar laki, bawa laki masuk dalam bilik semua. Lepas tu anak yang dia kandung tu pun bukan anak daripada anak boyfriend mak dia. Lepas tu dia cakap, Faris cakap dia cakap cuba tenangkan diri, dia cuba dekatkan dia dengan Islam. So dia cakap dia bukan Islam, dia Kristian kan. So si Faris ni cuba nak dekatkan, nak suruh dia masuk Islam. Dia ambil risiko, dia cakap dia akan kahwin dengan perempuan ni kalau perempuan ni tak terjun bangunan semua. Lepas tu perempuan ni dah nak hampir jatuh. Lepas tu dia tarik naik atas. Lepas tu dia terpaksa lah kotakkan janji dia. Dia cakap dia kena kahwinkan perempuan ni. Lepas tu dia orang panggil ustaz semua main Islamkan dia semua. Dia orang semua kahwin semua dalam dalam hospital tu. And then at the same time wife dia si Aryani tu call, cakap bapak dia dah uzur dan nak meninggal dah kan. Lepas tu elok-elok sampai rumah tengok ramai orang. Lepas tu dalam masa yang sama ada seorang perempuan tua ni dengan anak dia datang. Bini kedua tak, ini cerita first juga. Lepas tu perempuan tu cakap dia ni isteri ayah dia. Lepas tu Lydia ni macam tak boleh terima, dia tak suka orang poligami. Lepas tu dia marah mak dia cakap kenapa sembunyi, tak pernah bagi tahu dia, kata ayah dia kahwin dua kan. Lepas tu dia macam dia dah benci ayah dia sebab ayah dia cakap macam macam mana syurga di bawah tapak kaki suami.
Lepas tu macam dia macam dia rasa macam bapak dia ni macam terbaik lah, macam tak buat something belakang dia, tapi bapak dia kahwin dengan orang lain. And then So Nadira, ya, kejap. ya. Sebenarnya apa mesej yang nak disampaikan daripada cerita ni? Sebenarnya, sebenar-benarnya. Sebenarnya cerita dia nak cakap macam dia nak tunjukkan kata macam apa nak cakap macam Islam, dia nak tunjuk pada Islam lah. Islam tu indah, macam dia nak cuba nak sampaikan, dia nak macam mana nak handle, nak dia sabar dengan setiap apa yang dia dapat. Lepas tu dia banyak lah dugaan dia dalam cerita ni. Husband dia kahwin lain, lepas tu dia sakit, lepas tu dia cuba nak jaga anak dengan suami dia, lepas tu jaga perasaan mak dia, bapak dia. Dia macam banyak cerita pasal kisah sabar lah, banyak. Dia sebenarnya kalau dia nak dia banyak nak sampaikan, nak macam dia nak kejar syurga yang dia nak tu. So perasan tak, di Indonesia ni plot cerita kalau filem-filem begini memang sangat, dia orang sangat teliti sebenarnya plot cerita begini sebab satu ada cerita yang saya tengah tunggu cerita ni keluar pasal seorang lelaki Cina, dia menyintai seorang wanita Islam kan. So wanita ni ialah lelaki ni dia berkejar dengan perempuan ni, dia nak dengan perempuan ni dan sebagainya di Indonesia. Dia memang kata apa, cerita-cerita sebegini ni memang kata apa dah biasa ke dah, plot-plot macam ni kan, kisah-kisah macam ni, berbanding dengan kata apa ni negara kita lah. Negara kita kalau cerita macam ni keluar saya rasa kena gam, kena apa semua kan. Jadi sebab tu, tapi sebenarnya this is the reality, the culture tu di Indonesia tu kebanyakannya dia menunjukkan culture dia. Dia menunjukkan begini dia punya kata apa taraf hidup, beginilah kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebab tu kalau nak katakan patriotik di Indonesia, patriotism tu dah dimasukkan dalam elemen-elemen filem tu. Patriotik tu dah dimasukkan dalam elemen filem tu. Tengok macam mana setiap kali kalau dia buat filem, kalau dia buat karya, dia mesti tak meninggalkan dia punya budaya dia. Betul tak? Perasan tak? Di Indonesia ni kan. Jadi itu sebabnya saya kata Indonesia ni dia sebab apa dia ramai 100 juta penduduk. So dia punya kata apa environment dia tu, culture dia, budaya dia banyak. Jadi ini salah satu kekuatan lah bagi filem-filem Indonesia ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ni melihat kata apa, kalau kata kisah cerita ni, dia ni terlalu kata apa, dia tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Dia di tengah-tengah. Maksudnya dia mengambil kira jugalah faktor penonton, audience. Audience maknanya kalau dia fikir kalau buat berat sangat cerita pasal agama, takut orang tak datang tengok wayang. Tapi disebabkan dia masukkan elemen-elemen romantik, elemen-elemen kesetiaan, elemen-elemen cinta, elemen apa semua tu kan, dia blendkan menjadi satu plot cerita, satu kata apa naskah filem. Sebab tu filem dia memang pecah panggung lah filem ni. Kan, betul tak? Kan? Ramai orang suka tengok. Dia pecah panggung. Tapi tu sebab saya kata, bila sesuatu pengarah ni dia nak buat karya, dia kena tengok audience tu. Kalau dia boleh buat berat, bukan masalah. Kalau dia buat terlalu ringan pun masalah. Mesej tu tak sampai. Jadi sebab tu dia memang Indonesia ni dia very critical lah. Yang cerita tadi pun sebenarnya saya sangat suka tengok. Dia very critical, kemas, dia punya plot dia pun okey. Jadi inilah dengan lagu dia ketika cerita bertasbih. Bukan lagu dia apa ketika cerita bertasbih. Lagu-lagu daripada ketika cerita bertasbih. Betul. Lelaki tu ketika cerita bertasbih. Bukan yang saya tunjuk last week tu. Dia ada ni pelakon lain ni. Apa nama dia? Saya dah lupa dah nama dia dah. Dia pun antara yang terkenal jugalah kan. Jadi itu daripada pandangan saya lah Nadira. So Nadira kena ulas kata apa, bukan ulas sinopsis cerita tu, tapi mengulas kata apa elemen-elemen yang ada dalam story tu, cerita tu. Nadira, insyaAllah. Okay, baik sir. Okay sir. Saya cuba Okay, boleh, silakan.
Coldplay. Okey, sambil tu Mas Sarah cuba cerita sikit apa mesej daripada video klip ni? Kenapa, Okey. apa yang nak ditunjukkan sebenarnya? Tak apa, biarkan buka itu. Tak apa. Teruskan. Mas Sarah. Okay. Kalau notice lah, apa ni, dia music video ni dia reverse backwards. Kan? Dia berjalan ke belakang. Okay. So dia nak menunjukkan sebenarnya lagu ni dia lelaki ni. Sekejap Lelaki ni dia fail in a relationship lah and dia trying to fix back. Dia nak fix back the relationship lah. So in terms of saya pilih music video ni sebab saya memang suka Coldplay. And then Coldplay ni lagu-lagu dia more like macam deep and tak indirect sangat lah. So and then the interesting part of music video, the scientist ni, dia nak deliver the message through the cara scenes dia, dia ambil shot scenes ni dengan the reverse backwards ke belakang. So nanti kalau saya cepatkan sekejap dia sebenarnya accident. Before that sebenarnya dia accident. Oh, okey. Dia boleh tengok kan ni kan? Dia accident lah ni naik kereta ni. And then perempuan ni pun accident lah sekali dengan dia. So dia masuk semula dalam kereta tu. Perempuan ni mati lah kiranya awet dia ni. So actually dia accident. So ni before that the accident lah happen. So tu yang ada dalam rangkap lirik lagu tu dia apa ni? Let's go back to the start. So dia nak trying to fix apa yang what he has done lah before this. So before this macam happy je kan. So dalam kereta ni nampak macam happy je. So itulah yang message yang dia try to sampaikan. Memang kata apa plot yang macam mengejutkan juga Dia punya kalau first time dibuka ni saya pun tengok pun macam macam kita nak tahulah lebih lanjut lagi kan. So kalau masa mula tu macam tak nampak lagi kan. So bila dia ke belakang tu baru kita nampak sebenarnya apa yang jadi from the start. Okay, so dari segi elements filem dalam ni saya rasa dari segi camera angles tadi masa scene yang mula tadi dia ada takat gambar angle dari depan. Yang ni tadi. Yang ni tadi. Dari atas. Maksudnya dari bird eye angle kan dia ada tangkap gambar daripada atas. Okay. Lepas tu and then saya rasa angle yang dia tangkap dia actually dia ambil shot biasa je, dia move ke depan kan, dia ambil macam biasa je tapi laki tu sendiri yang reverse backwards. So maksudnya the character itself yang reverse backwards, bukannya the camera. Okay, so the editing pun saya rasa is more like dramatic punya sense, dramatic punya scenes. And then in terms of lighting, dia music video ni taken during the daylight, tapi ada tadi ada shot yang sebenarnya ada transition period daripada daylight to midnight. Okay, lepas tu dari segi visual semiotic saya rasa how the music video deliver the message lah. Saya rasa yang tu dia punya value dalam music video ni. And then the interpretation of this song juga. Dia not so direct punya message. Dia ada macam hype dia punya ni lah kan, nak benda nak disampaikan kan. Okay. Terima kasih Mas Sarah. So ada lagi yang belum? Semudah ke Ustaz?
Dah, semua dah. Okay, so Alhamdulillah. So maknanya semua dah faham kot film language tu. Mana nampak tak? Semua faham pasal film language tu. Dia sebab tu kita sebagai seorang yang art ni, graphic designer, graphic designer sekarang ni, kita dah tak boleh nak fikir bahawa graphic designer hanya just you design, packaging, logo, you just buat media dan sebagainya. But bila sebut pasal art, so maknanya nak tak nak kita memang tak boleh nafikan kata apa, macam contohnya macam fotografi, macam video dan sebagainya, itu merupakan sebagai kita add on package pada diri kita. Maknanya kita tahu the knowledge macam mana kata apa nak interpret, macam mana kata apa film language, film pun dia ada language dia. Dan ini yang kata apa, daripada last seminar daripada yang hari ni saya nak tunjukkan sebenarnya adakah kita sendiri kita faham maksud meaning language dalam filem tu sebenarnya. Kita kalau kita nak tengok filem tu sebenarnya kita bukan hanya tengok visual saja semata-mata, kita kena tengok contents dia, kita kena tengok elemen-elemen of art dia, kita juga kena tengok dia punya kata apa, mechanical, kita technical dia, lighting dia, shadow, even shadow pun kita kena tengok dia secara detail, secara kritikal. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua memang dah tahu sedikit about the film language. Film language, ini ada yang cara ulas tadi tu. Sebenarnya saya nak tengok kata apa, bagaimana bila kita ni sebagai seorang yang belajar berkenaan secara the technical, maknanya kita bercakap tu daripada aspek technical. Tapi kalau orang yang tak pernah belajar daripada segi technical, dia tak tahu pun film language tu apa. Dia tahu, dia implement. Tapi bila nak bercerita ni, dia rasa macam apa benda term-term nak digunakan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan visual ni sebenarnya adalah salah satu, the process of communication is very powerful communication yang ada sekarang ni. Sebab apa saya kata very powerful? Sebab dia automatic, dia ada melibatkan kepada kata apa, tindak balas kognitif, tindak balas efektif, dan even psikomotor sekalipun. Jadi ini kata apa, the power of the visual. Maknanya dia lebih faham, impactnya lebih terasa. Emosinya pun boleh touching. Lagi cepat touching sebenarnya. Jadi inilah the power of visual. Jadi Alhamdulillah, bila saya tengok ni, saya rasa macam saya happy sebab saya rasa macam akhirnya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh mengulas ia secara dia kata apa, education, film language kita tu. Okay, cuma saya mohon supaya dapat yang kita ulas ni dapat ditulis dalam Microsoft Word. Tapi Microsoft Word tu masa hantar dekat iDiscuss tu katanya saya minta lah supaya di PDF kan, just upload pada minggu yang ke-7, dan the second assignment upload dalam minggu yang ke-10 punya kata apa, iDiscuss. Okay, jelas tak semua? Jelas. Okay, video ni saya kata apa, video ataupun yang kelas punya video ni saya akan upload dalam YouTube channel. So kalau tak faham, tengoklah dekat sana, rewind balik. Boleh rewind banyak kali lah, tak penat pun saya bagi syarahan. Jadi boleh tengok, boleh tengok balik. Kalau tak ingat, boleh tengok balik semula balik apa yang saya terangkan, apa yang tuan-tuan semua yang buat yang tadi present tadi tu kan. Kalau rasa macam tak ingat lah present tadi, aku present macam mana boleh tengok balik video tu balik semula. Okay? Okay, petang ni ada kelas tak? Pukul 2 ni? Ada. Allah, penat hari ni. Macam tu? Duduk depan laptop je. Mengadap laptop je. Sampai petang kan? Sampai pukul 6? Sampai hari ni sampai 4:30. 4:30. Memang hebat lah. Betul saya kata. Bukan senang tau sebenarnya nak bila online ni bukan senang. Jadi kena banyak sabar, insyaAllah lah. Okay. So saya rasa itu sajalah untuk kelas hari ni. So kita jumpa nanti pada 31 hari bulan 5 nanti dan pastikan video tu dah disiapkan, dah masuk dalam ni. So raya ni ambil lah sikit video, ambil sikit-sikit. Okay? Okay. So, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jaga diri. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Okey. Selamat puasa, Sir. Okay. Boleh usurai. Terima kasih, Doktor. Jaga diri Okay. Selamat buka, Doktor, jagi.
Okey, selamat buka juga insya-Allah.